3. Dan kita ambil tajuk ke pasal, kemudian aku berkata. Kita baca sikit semula. Boleh ya, tuan? Atas balik dah, tempat tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Pasal kemudian aku berkata, yakni Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka ini jumlah hendaklah jaga daripada hidup kamu. Inilah satu perhimpunan ataupun satu perbahasan yang hendaklah kita ini jaga, yakni ambil perhati yang betul-betul. Hai laki-laki, pada ini aqabah. Walaupun disebut laki-laki ini termasuk orang yang melalui jalan kepada Allah, muslimin muslimat maknanya. Dan pada ini aqabah, pada halangan ini, maka jika tiada adalah kamu daripada orang yang kerugian jika kamu tidak ada ambil perhatian ataupun kamu tidak bangun daripada tidur kelalaian kamu ataupun tidak bangun daripada maknanya tidak bangun daripada kelalaian kita, maka dia kata adalah kamu daripada orang yang kerugian, maka rugi. Kerana amal ibadat seseorang tadi, kalau mudah Allah Ta'ala terima, dan juga mudah juga dengan sebabnya amal ibadat itu tertolak. Maka bahawasanya aqabah ini terlebih sangat dan terlebih payah dan terlebih pahit untuk ditelan, sangat-sangat payah, sangat-sangat susah, dan terlebih mudarat aqabah yang berhadapan akan dikau, dan ia lebih membawa kepada mudarat pada jalan ini, pada jalan ibadat ini. Maka kalau kita tidak ambil berat, maka akhir sekali memberi mudarat kepada amal ibadat kita. Maka perjalanan kita kepada Allah tidak sampai. Ramai orang melakukan amal ibadat, akhirnya tidak sampai kepada Allah. Maka inilah yang dibimbangi. Moga-moga ibadat kita ini sampai kepada Allah Ta'ala. Kerana kepadanya, yakni yantahi, yakni berhimpun kesudahannya, dan kepada Allah lah berhimpun kesudahan, maka bila kita berjalan pastikan sampai ke destinasi, sampai kepada Allah. Maknanya bila kita melakukan amal ibadat, pastikan amal ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tidak mengambil berat perkara ini, boleh membawa kepada amal ibadat kita tidak diterima. Al-Iyazubillah. Maka berhimpun kesudahan segala faedah tiap-tiap aqabah yang lalu. Bagaimana kita dah belajar aqabah yang lalu, halangan-halangan yang lalu. Maka di antaranya kita kalau nak menjalani jalan ibadat kepada Allah, yang pertama kena ada ilmu. Maka kena belajar. Dan belajar tak apa, sampai ke mati pun tak apa, kita belajar. Bahkan begitulah, utlubu ilman minal mahdi ila lahdi. Tentulah ilmu daripada buaya hingga kepada liang lahat. Mana kita belajar, tujuan kita belajar agar memperbaiki amal ibadat kita. Dan belajarlah kita untuk mencari kesalahan kita, lalu kita memperbaikinya. Lepas kita sudah belajar, maka kita kena amal ilmu tadi. Amal ilmu yang kita belajar maka barulah ilmu itu manfaat. Kalau kita ada buah itu kita tak makan, hanya tengok saja, tak ada manfaat. Maka demikianlah dia suruh kita amal. Amal tadi sehinggalah membawa kepada hati kita ini ikhlas kepada Allah. Maka lepas kita beramal, kita kena bertaubat kepada Allah. Taubat kerana apa? Kerana kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Kesalahan sebelum kita beribadat dan kesalahan dalam ibadat. Maka disuruh kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Kemudian kita kena jaga hati kita, jangan disibukkan dengan rezeki sampai rezeki itu menghalang kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak halangan-halangan untuk kita sampai kepada Allah Taala. Sebagaimana yang telah lalu katanya, maka jika sejahtera maka menawat dan laubalah kamu. Jikalah kamu ini sejahtera selamat,
maka kamu ini dapatlah menawar hawa nafsu ataupun mengawalnya, dan labalah kamu. Laba maknanya untunglah kamu. Untunglah kita kalau kita ini dapat menjalani amal ibadat kepada Allah dalam keadaan hati kita bersih, terselamat daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amal. Dan jika tiada sejahtera, jika tidak ada sejahtera, tidak selamat, ataupun halangan-halangan kita tak dapat tempuh. Dan kebanyakan orang kalah dengan halangan rezeki. Jadi dengan sebab rezeki lah mereka banyak tidak beribadat kepada Allah. Maka ini dipanggil maknanya orang itu tidak berjaya menempuh halangan untuk beribadat kepada Allah. Dan memang bila kita nak melalui jalan ibadat, Allah Ta'ala akan uji. Jangan kita katakan, oh bila saya melakukan ibadat banyak ujian. Dulu tak macam tu. Memang dah, bila kita nak dekat dengan Allah semakin banyak ujian. Dan Allah Ta'ala nak membersihkan kita. Allah Ta'ala nak hati kita ni biar betul-betul kerana Allah Ta'ala. Sebab tu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini bersama dengan orang yang hati luluh. Hancur hati luluh maknanya dengan Allah Ta'ala. Macam-macam ujian Allah Ta'ala beri, sehingga kan akhirnya dia hanya berserah kepada Allah Ta'ala. Maka itulah Allah Ta'ala mahu hamba-Nya kembali kepada dia. Maka dikatakan bahawa kalau seorang itu tidak sejahtera, tidak dapat menempuh halangan-halangan, halangan rezeki pun sudah habis, lalulah tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang halangan musibah, masa dia dapat nikmat, alhamdulillah dia beribadat. Bila ditimpa musibah, dia pun balik nak fikir dah, lalu meninggalkan ibadat. Itu halangan musibah. Dan musibah pasti ada semua orang. Bahkan siapa yang banyak musibah, dia orang dekat dengan Allah. Tapi kita nampak lain. Bila kita banyak musibah, kita kata Allah Ta'ala tak kasih kepada kita. Kenapalah kita ni hidup susah kat rumah, pas satu. Padahal Allah Ta'ala kasih pada seseorang tu, Allah Ta'ala bagi musibah. Kerana dengan musibah dia jadi sabar. Dengan sabar dapat pahala banyak. Kita dengan amal ibadat kita tak mampu kita amal ibadat. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri musibah. Maka kita kena melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala-galanya menguji kita. Dan jangan mencari musibah. Jangan minta, ya Allah, ya Tuhan, berilah musibah dan agar aku jadi orang sabar. Jangan, kita ni tak mampu. Tidak mampu ujian Allah Ta'ala atas kita. Maka kita serah pada Allah dan terus berjalan. Berjalan kepada Allah Ta'ala sehingga kita ini dapat menawar hawa nafsu kita dan dapat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika tiada sejahtera, jika kita tidak selamat, tidak dapat melawan hawa nafsu, tidak dapat melepasi halangan-halangan, maka telah sia-sialah usaha kamu sekaliannya, maka sia-sia amal ibadat. Maknanya kadang-kadang sudah banyak bertahun beribadat, tapi akhir sekalinya kerana mengikut hawa nafsu pada hari itu, maka terbatal amal ibadat yang lain. Terbatal amal ibadat yang lain. Boleh jadi Allah Ta'ala beri nikmat lah banyak dia. Daripada dahulu sampai sekarang nikmat dia banyak, dia tak pernah susah pun. Maka dengan nikmat banyak dia jadi orang bersyukur. Dia sembahyang, dia pergi masjid, dia pergi itu. Alhamdulillah, tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia. Perniagaan dia jatuh, rumah dia terbakar. Lalulah dia tak terima qada Allah Ta'ala. Maka amal ibadat yang dahulu ditolak oleh Allah Ta'ala. Saja-saja. Amal ibadat ini kita boleh buat banyak-banyak dan boleh hilang sekelip mata sahaja. Bila hati kita tidak jaga bagaimana kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tunjuk contoh Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi Ayub habis, Allah Ta'ala tarik semuanya sekali. Harta benda ada, hilang harta benda. Anak ada, meninggal, mati anak Allah Ta'ala bagi. Maknanya Allah Ta'ala uji satu-satu. Tapi alhamdulillah, Nabi ini kita boleh jadikan contoh mereka. Dan Nabi dan Rasul-Rasul memang contoh. Maka Nabi Ayub tetap sujud kepada Allah, beribadat kepada Allah walaupun diuji demikian rupa. Maka siapa yang selamat, alhamdulillah. Siapa yang tidak tahan ataupun kalah ataupun dikuasai oleh hawa nafsu, maka segala usaha di situ ibadat sekaliannya itu menjadi sia-sia. Dan jahatlah kita mu, akhir sekali buruk sangka kita kepada Allah. Maknanya. Dan batallah amal kamu, habis terbatal amal ibadat. Orang yang buat amal ibadat 70 tahun boleh terbatal. Nanti kita cerita. Terbatal amal ibadat 70 tahun. Dengan sebab apa? Dengan sebab satu perbuatan dia sahaja.
Satu perbuatan dia saja boleh terbakar amal ibadat yang lama tadi. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi kalau tidak melepasi halangan ini, maka binasalah dia. Kemudian kelakuan sekaliannya telah berhimpun kepada Aqabah ini, semua kelakuan amal ibadat, ilmu lepas. Dari segi ilmu, alhamdulillah, lepas belajar. Kemudian amal, beramal dengan ilmu. Lepas beramal dengan ilmu, bertaubat pada Allah Ta'ala. Kemudian istiqamah dalam amal, istiqamah dalam amal. Ada halangan, musibah, rezeki, semua boleh tumpuh. Akhirnya jadi dia ahli ibadat. Dia sudah jadi ahli ibadat, semua dia dapat tempuh belaka. Tiba-tiba ketika mana menjadi ahli ibadat, dia tidak sedar. Masa dia duduk jadi ahli ibadat itulah dia jauh dengan Allah. Kerana dalam ibadatnya ada penyakit-penyakit yang tercela, wal iyazubillahi bizalik, kecuali orang-orang yang belajar, orang-orang yang memahami. Maka dia suruh kita ini ambil berat halangan ini. Kerana apa? Kerana di sini tiga perkara. Ada tiga perkara. Pertama, bahawasanya pekerjaan yang halus-halus sangat. Maknanya perkara ini sangat halus, sehingga kan orang itu tidak sedar dia ini maknanya duduk di dalam kebinasaan. Seperti kita kadang-kadang, kalau yang kita pernah cerita itu, dua orang alim ulama, orang saleh berjumpa dua-dua, semua cakap bab baik, bab agama. Kalau orang ulama, dia berjumpa, dia tak cakap bab benda dunia, dia cakap bab agama, bab akhirat, bab dakwah dan sebagainya. Tapi salah seorang daripadanya sedar kubu-kubunya kita ini ada penyakit sombong. Kenapa? Kerana masing-masing menceritakan tentang ilmu, masing-masing menceritakan tentang kehebatan masing-masing. Maknanya, jadi akhir sekali menangis juga kedua-dua ulama tadi kerana sedar rupanya majlis inilah majlis yang membinasakan amal. Baik, maka kerana kerugian yang amat banyak dan sangat-sangat rugi, kerana nanti dekat negeri akhirat ramai ahli ibadat tidak ada amal sebenarnya. Takut kita, maknanya amal ibadat dilakukan di atas muka dunia, tetapi tidak ada amal. Yang Nabi sebut, ataduruna minal muflis, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Nabi sebut, mu tahu tak orang muflis ni orang yang tak ada duit, tak ada harta. Nabi kata bukan yang tu. Orang muflis ni man ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa zakati wa siyamin. Mereka ni datang hari kiamat dengan pahala zakat, haji, puasa dan sebagainya. Maknanya dia datang di negeri akhirat dengan harapan ada pahala banyak, sebab di atas ke dunia dia banyak beramal. Tetapi akhirnya amalnya tidak ada. Kerana sebab-sebab yang tertentu ditarik oleh Allah, dibatalkan amalnya oleh Allah Ta'ala, maka bangkitlah di hadapan Allah tidak ada amal. Wal iyadu billahi min zalik. Maka dikatakan bahawa ini sangat-sangat rugi. Orang yang beramal pun tidak ada apa-apa dan boleh berlaku macam itu. Maknanya, maka kita kena jaga. Dan kebinasaan yang amat besar, maka binasa yang amat besar, maknanya kemudaratan yang besar bila mana amal ibadat kita ditolak. Tidak ada benda yang sangat rugi, di antaranya amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Inilah yang sangat rugi. Maka inilah yang dijaga oleh para sahabat, orang-orang saleh, dia jaga. Yang menyebabkan semakin banyak amal menangis, semakin banyak amal menangis. Kerana apa? Kerana amal ibadat yang banyak itu, kalau dia tak jaga, maka boleh gelincir, boleh terbatal amal ibadat dia. Wal iyazubillahi min zalik. Kita amal ibadat kita adalah kita tak jaga amal. Hati kita pun kita tak jaga. Dan amal pula sikit. Inilah yang ada pada kita. Sebab itu orang yang beramal semakin dekat dengan Allah semakin takut, semakin dekat dengan Allah semakin takut. Sehingga dikatakan bahawa sesiapa yang melakukan amal ibadat, dia bertambah ibadat tetapi tidak bertambah takutnya kepada Allah, bermakna bertambah jauhnya dengan Allah. Wal-iyazubillah. Maknanya dia sudah bertambah ibadat sudah bertambah, tapi tidak bertambah takut. Bila tidak bertambah takut, bermakna bertambah jauh. Boleh juga ke orang beribadat, semakin beribadat semakin jauh? Ya, benar, boleh berlaku. Semakin dia beribadat semakin jauh, semakin beribadat semakin jauh. Apabila ibadatnya tidak menambahkan dia akan takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita kena perbaiki amal kita, dan kita jangan sibuk tengok orang lain, tengok amal ibadat kita dan perbaiki
agar kita ini amal ibadat kita diterima oleh Allah. Kerana amal ini akan dibawa di hadapan Allah dan Allah Ta'ala akan melihat amal kita. Maka beruntunglah orang yang datang di hadapan Allah dengan membawa amal yang banyak. Tapi rugi orang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa yang banyak. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar. Maka ketahuilah orang yang melakukan kejahatan, lalulah dilingkupi kehidupan dia dengan kejahatan. Dia ada dua. Ada orang bila dia buat jahat, dia seronok dengan kejahatan. Maka hatinya benci dengan kebaikan. Benci dengan kebaikan. Bila datang waktu sembahyang, rasa benci, rasa tambah, rasa tu. Bila datang bulan Ramadan, rasa benci, Allah puasa pula mari tambah. Kerana dia sudah seronok dengan kejahatan. Ini binasa. Tapi ada orang walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka ada orang yang beramal dengan amal soleh, maka amal soleh itu menyebabkan dia suka. Bila dia suka amal soleh, nanti Allah Ta'ala campakkan benci pada maksiat. Dan tidak semestinya orang buat amal soleh itu benci maksiat. Ada juga orang amal tapi maksiat tidak benci. Maknanya maka kena perbaiki agar amal ibadat yang kita buat melahirkan rasa benci kepada maksiat. Bila kita benci kepada maksiat, maknanya itu tandanya orang itu semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kita doalah kepada Allah, minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan ibadat aku perkara yang membawa takut, ibadat yang membawa takwa, yang menyebabkan tinggal maksiat, boleh meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kebinasan yang amat besar, maknanya binasa. Sebab apa binasa? Sebab dia bangkit di hadapan Allah tidak ada amal. Maka bila tidak ada amal, tempatnya neraka. Waliyazubillah min zalik. Adapun halus pekerjaan ini, maka bahawasanya perjalanan ujub dan riya. Apakah dia yang kata halus pekerjaan ini? Yakni yang berkaitan dengan ujub dan juga riya. Ujub maknanya kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita soleh. Padahal kita baru buat amal ibadat sudah rasa soleh. Sesiapa yang merasa soleh, merasa dirinya soleh, sebenarnya dia belum soleh. Dia merasa dirinya baik, dia bukan baik. Bahkan kita ini dikatakan kena baik sangka pada orang. Dengan orang baik sangka, buruk sangka pada kita tak. Aku ni lemah, aku ni banyak dosa, buruk sangka kita tak. Jangan buruk sangka orang, baik sangka kita. Dengan orang lain kita baik sangka, dengan diri kita, kita buruk sangka tak apa. Maknanya kita lah rasa kita yang lemah, kita yang lebih jahat pada orang. Maknanya kita buruk sangka. Maka dengan orang lain baik sangka. Tengok orang buat ibadat, oh dia lebih baik dari kita. Maknanya, jadi nak beritahu baik sangka. Tapi terbalik, kita ni orang lain baik sangka, diri kita orang lain buruk sangka, diri kita baik sangka. Saya bukan nak kata, tapi mana bukan nak puji diri saya, tapi rasa-rasa saya buat ni orang lain tak ada nak buat. Benda apa? Saya dah 2 tahun dah puasa sunat. 2 tahun dah puasa sunat. Dan itu tak ke puji diri lah. Kadang-kadang yang lebih sopan ni minta maaf banyaklah, bukan nak puji diri. Maknanya. Tapi rasa dalam kampung saya kuat kali dakwah. Dah puji diri, memang puji diri. Hanya ada bertapis sikit, minta maaf banyak-banyak, bukan nak puji diri. Maka ini semua merosakkan amal. Sebab kita merasa diri kita baik. Sebab tu Imam Ghazali kata macam mana? Kalau tengok budak, siapa baik? Budak baik. Sebab apa budak baik? Budak ada dosa. Kita ni banyak dosa. Budak lebih baik pada kita. Tengok orang tua lebih baik pada kita. Sebab apa? Sebab dia sudah lama ibadat, kita baru. Dia makan garam kasar, kita makan garam halus. Maknanya dia sudah dulu makan garam pada kita. Sudah lama beribadat. Dan kalau kita tengok orang alim itu beribadat dengan ilmu. 2 rakaat kita tak sama dengan 2 rakaat dia. Maknanya. Dan kalau kita tengok orang buat jahat, dia buat jahat dalam jahil, kita buat jahat dalam belah je. Dalam kita tahu. Dan mana baik kita? Tak ada baik kita. Maka siapa yang berjaya melihat orang lain lebih baik pada dirinya, dia orang baik. Siapa yang melihat dia baik pada orang lain, dia tu orang baik.
baik dah, tapi tak berapa baik. Maka dia suruh kita ini kalau boleh banyak muhasabah diri kita sendiri dan memperbaiki amal ibadat kita. Bahkan kalau kita melakukan amal, kita melihat orang ni jadi lemah amal ibadat, itu bukan dikehendaki. Dikehendaki orang yang melakukan kejahatan, kita doakan dia. Dan dia buat jahat, kita kena bersyukur. Sebab apa bersyukur? Sebab kita tidak melakukan kejahatan. Dan kita buat baik ni sebab Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala pilih kita, maka kita kena bersyukur kepada Allah dan doa, mohon kepada Allah agar kita duduk kekal dalam kebaikan. Biar kita duduk dalam kebaikan. Lalu dikatakan bahawa penyakit ujub dan riak ini adalah di dalam amal yang halus. Memang halus. Memang sangat halus. Bila sahaja kita Allah Ta'ala beri kelebihan, kadang-kadang kita nampak diri kita. Orang lain nasihat tak terima, tiba-tiba kita nasihat terima. Taklah aku ustaz orang je, dalam hati kita memang tu. Mana dalam hati, bukan luar dalam hati, memang tu. Akhir sekali kita pun merasa ujub. Makna kita rasa hebat dan sebagainya. Maka ini penyakit yang halus. Biasanya ujub ini duduk kepada orang yang ada kelebihan. Maka binasa. Binasa orang alim dengan ilmunya. Rupanya ilmunya membawa kebinasaan. Sebab apa? Kerana orang alim dia menjadi sombong dengan ilmunya. Maka sebaik-baik orang alim, semakin banyak ilmu, semakin tawaduk, semakin banyak ilmu, semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kena penyakit ujub. Memang banyak kena pada ulama. Dan penyakit ulama ini dia ada penyakit. Yang pertama ujub, yang kedua hasad. Ulama hasad, memang ulama pun ada hasad dia. Dengki sama-sama dia. Kadang-kadang dengki kerana berbuat anak murid dia juga. Dia dengki kadang-kadang sebab apa? Sebab tengok anu pengaruh lebih ramai, kita pengaruh tak ramai, mungkin kita dengki. Ini penyakit orang alim. Penyakit orang alim. Maknanya ataupun orang belah ni dapat kekayaan, kita tak dapat kekayaan, maknanya. Jadi ini pun dengki juga. Maka binasa orang tadi kerana sebab ilmu. Yang kedua, binasa dengan sebab apa? Dengan sebab harta. Dengan sebab harta, maka harta yang menyebabkan dia tertegar dengan Allah itu membinasakan dia. Tetapi kalau harta yang menyebabkan dia dekat dengan Allah, maka itulah membawa kebaikan kepada dia. Maka binasa dengan sebab harta. Dan hartanya membinasakan dia dengan sebab ujub yang ada dirinya. Dia rasa sombong, dia rasa dirinya hebat dan sebagainya. Itu orang alim, orang yang ada harta. Yang ketiga, ahli ibadat, orang yang melakukan amal ibadat. Amal ibadat ini dia jadi rosak. Jadi rosak dengan sebab apa? Dia jadi rosak dengan sebab banyak ibadat. Sepatutnya dengan banyak ibadat bukan jadi rosak. Jadi patutnya semakin banyak ibadat semakin baik. Hatinya semakin tenang, semakin bagus. Tetapi tidak. Semakin banyak amal ibadatnya, semakin rosak dirinya. Kerana berbangga-bangga dengan amal ibadat. Pergi ke Mekah, sudah tanya pada orang berapa kali buat umrah. Dia tanya orang ni nak kabur dia, tapi tanya orang dulu. Kita tanya orang dulu, berapa kali buat umrah? Tak banyak, dia 10 kali. Kita dah buat 15. Mana dah nak buat ni. Inilah penyakit kita. Penyakit sebenarnya utama amalnya. Kita kena beritahu. Benda ni benda penyakit dalam hati. Sebab itu kadang-kadang adakah kisah orang yang tak buat amal ibadat dapat pahala, yang buat amal ibadat tak dapat benda. Tidak dapat apa-apa, ditolak amalnya. Kerana apa? Kerana ujub, kesombongan yang ada di dalam hati. Maka rosaknya sebab apa? Dengan sebab amal ibadatnya yang banyak. Amal ibadat banyak pun boleh jadi rosak. Dan kalau macam tu tak payah buat amal ibadat. Amal ibadat kena buat. Bukan salah pada amal ibadat. Ilmu tidak salah, harta tidak salah, ibadat tidak salah. Yang salah hati itu. Hati yang tidak benar dengan Allah Ta'ala. Orang yang benar hatinya dengan Allah, ikhlas hatinya dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada dia. Allah Ta'ala akan memelihara hati dia. Allah Ta'ala akan jaga hati dia. Kalau dia ada tersalah, dia ada kesombongan, Allah Ta'ala akan tunjuk. Ada seorang ulama, dia ini nak beritahu, dia boleh
dia boleh jawab semua soalan, dan anak muridnya beribu-ribu orang. Dan ketika mana dia mengajar, yang duduk hadapannya ulama-ulama. Jadi ulama-ulama itu anak murid dia. Maka soalan-soalan ditanya semua boleh jawab. Soalan yang sangat susah, tapi bila sampai dekat dia, jadi mudah saja. Tak ada fikir-fikir dia jawab. Oleh kerana begitulah keadaannya setiap hari, dan orang pun tahu dia memang boleh jawab. Tiba-tiba dia kata tinggi, mu tanyalah salam dan dia pun boleh jawab belaka. Maknanya padahal dah bertahun-tahun dah. Tanya saja. Akhir kali Allah Ta'ala hantar seorang yang tidak dikenal. Tanya soalan pada dia, tak boleh jawab dia. Tak boleh jawab. Lepas tanya soalan, orang tu terus lagi keluar daripada majlis. Dia pun duk termenung tak nak jawab. Akhir sekali dia pun pergi. Dia suruh orang tu kerja. Dia pun suruh orang tu kerja, tengok orang tu hilang ke mana. Akhirnya dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala datangkan kepada aku untuk menyedarkan akan diri aku. Sembah dengan sebab ilmu. Begitu juga dengan Zamakhsyari. Zamakhsyari ini dia seorang ulama dalam kata silap, dalam mazhab Hanafi kata silap. Zamakhsyari ini orang yang sangat alim. Dia belajar, akhir kali tok guru jadi anak murid dia. Akhir sekali tak ada orang yang nak sanggup dia ambil anak murid. Alim tak ada kira, tak ada gambar alim. Terlalu alim, dia pergi belajar, tengok-tengok tok guru dia kata, alimmu pada aku belajar kamu balik. Jadi bertukar. Pergi sini ni, akhirnya timbul masalah pada diri dia. Masalah pada diri dia, tidak ada orang alim yang sanggup ajar dia. Memang tak, kalau ada orang alim pada kita, memang susah kita. Cakap takut salah. Lalu dalam keadaan macam tu, oleh kerana terlalu alim, dia dikenali dengan apa? Bahrul Ilim. Dalam bahasa Arab ni, Bahrul Ilim ni maknanya lautan ilmu. Maka terkenallah dia dengan lautan ilmu. Banyak sangat ilmu. Terlalu alim. Maka satu hari dia naik kapal. Tengah-tengah naik kapal, lalu ombak pun kuat. Lalu takutlah orang. Kapal dia Titanic rasanya. Jadi tahulah, kapal ni maknanya ombak kuat. Ombak kuat ni lari orang takutan. Duduk atas kapal, tapi dia duduk, walaupun berombak kuat, dia duduk tepat. Dia duduk seorang, dia duduk biasa je. Dia dalam keadaan tenang saja. Maka orang tahu dalam kapal ini ada ulama besar, sangat alim. Maka orang pun pergi jumpa dia lah. Tolonglah doa. Mintalah kami tu. Akhir kali dia pun beritahu kepada lautan. Lautan air, musdo sikit, atas kamu ni ada lautan ilmu. Dia kata, lautan air, tahu tak kamu, atas kamu ini ada lautan ilmu. Jadi minta mu tolong hormat aku di lautan ilmu. Kalau macam tu, tolong duduk dia. Akhir kali ombak jadi tenang. Maknanya ombak tu malu dengan lautan air, lautan ilmu. Yang kali kalau berombak cuba kata air, maknanya mu air aku ilmu, mana lebih ilmu dengan air. Begitu apa dah, terus likut kapal. Jadi nak beritahu, tenang. Kapal tadi jadi tenang. Bila jadi tenang, keluar ikan seekor. Ikan pun keluar. Mana lautan ilmu, aku nak tanya sahaja. Apa-apa, silakan. Saya nak tanya salam mudah je. Saya nak tanya salam bak tolak. Bak tolak. Bak tolak silakan, tak ada masalah. Kadang-kadang bila dah tahu tajuk tu dia memang mahal, dia pun confident. Sila-sila Allah mudahnya. Salah tak lagi. Dah rasa mudah. Maknanya kalau dalam tanyalah ustaz itu tak ada soalan. Kita tak tahu soalan. Soalan masa telefon tu baru tahu. Masa hari tu baru tahu. Maknanya jadi kita pakai jangan awak gitu. Khabar dulu kita tak ada ilmu. Lalu dalam keadaan macam tu, ikan tadi tanya soalan. Okey, soalan yang pertama. Seorang lelaki, seorang perempuan berkahwin dengan seorang lelaki. Bila dia berkahwin saja, tiba-tiba tok lelaki dia
bertukar menjadi batu. Mungkin tok lakinya dah ke ibunya, maka tok lakinya si tanggang rupanya. Bertukar menjadi batu. Bila suaminya bertukar menjadi batu, apa hukum perkahwinan dia? Tertalak ataupun tidak tertalak? Tertalak ke dia? Ataupun suaminya tetap suaminya, batu itu suaminya. Kan begitu maknanya. Maka jawapan dia tertalak. Jawapan dia tertalak. Baik. Kalau tertalak, bagaimana isterinya? Bagaimana edah isterinya? Adakah edah isterinya itu maknanya 3 kali suci ke? Ataupun 4 bulan 10 hari ke? Macam mana? Jadi dalam keadaan itu dia pun terfikir-fikir. Ada dalam kitab rekoh ni, orang tukar jadi batu. Takat ni memang tak ada dalam kitab rekoh. Dan tidak dibahas. Orang bertukar jadi batu. Dia pun tengah fikir. Ikan pun bertanya. Soalan kedua. Mana dia? Soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tadi tak habis jawab. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan. Tiba-tiba suaminya bertukar menjadi ular. Menjadi ular. Bagaimana hukum dia? Talak ke tidak talak? Jawapannya tertalak. Dan kalau tertalak, bagaimana edahnya? Edah hidup ke edah mati? 4 bulan 10 hari gini-gini ke? Ataupun 3 kali suci? Akhirnya tak terjawab dia. Sebab tak ada juga dalam kitab fiqh. Tidak ada dalam kitab fiqh. Manusia tukar jadi ulu. Tak ada apa hukum. Akhirnya ikan tu pergi jawapan. Jawapan pertama jadi batu. Oleh kerana batu tu mati, maka edahnya adalah seperti suami yang mati, 4 bulan 10 hari. Oleh kerana ular itu hidup, maka edahnya seperti orang yang hidup 3 kali suci. 3 kali suci. Akhirnya lautan ilmu menjadi anak buih kepada ikan. Sebab itu zaman Syari di dalam kitabnya dia tulis di antara gurunya as-samar, iaitu ikan lah gurunya. Jadi memang kalau tidak ada ilmu, ada akuarium di rumah, belajar lari ikan. Tak ada cukup maknanya. Kita nak beritahu apa, nak beritahu tak ada mulia pun kan. Tidak ada lebih pun maknanya, kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah? Apabila orang itu ikhlas, orang itu rendah diri dengan Allah Ta'ala. Maka siapa yang merendah diri, Allah Ta'ala angkat. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Allah Ta'ala angkat dia. Siapa yang meninggi diri, Allah Ta'ala rendahkan dia. Lalu dikatakan bahawa penyakit yang halus inilah wujud dan juga riak tadi. Ini penyakit yang halus yang tidak disedari. Maka siapakah orang yang beruntung? Orang yang tidak merasa memiliki apa-apa. Nabi kata, ma'ana biqari'in, aku tak pandai baca. Maknanya aku tak tahulah apa pun. Aku tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada harta, tidak ada ilmu, tidak ada amal. Sedangkan dia ada, ilmu ada, amal ada, tapi dia merasa tidak ada. Kita benda tak ada, rasa ada. Amal tak ada pun rasa ada. Ini yang jadi masalah kita. Maka dikatakan bahawa ini penyakit yang bahaya. Di dalam amal halus lagi tersembunyi. Dan perkara ini tersembunyi, maksud tersembunyi ramai yang tidak menyadari, yang tidak merasa dia ada penyakit ujub dan riak dalam hati dia. Sebab itu penyakit ni payah kita nak buat. Bagaimana kalau kita rasa, bagaimana kita rasa kalau orang lain dapat tahu bahawa kita ini ahli ibadat? Maknanya kita dapat tahu kita baca Quran malam-malam memang kerana Allah, tak ada niat apa-apa pun. Baca setiap malam, baca. Rupa-rupanya jiran tetangga dengar. Jiran aku ni baca Quran sama. Untung orang boleh jiran baca Quran sama. Maknanya. Jadi dia pun terdengar jiran. Lalu jiran pun bercakap. Daripada lidahnya tak pernah cakap pun. Daripada lidahnya tak pernah cakap, tiba-tiba dia mendengar orang cerita hal dia, kebaikan dia. Lalu dia pun merasa suka.
Dengan sebab orang cerita kebaikan dia, lalulah dia ni melakukan ibadat seterusnya, dengan harapan semakin banyak lagi orang kata dia, orang puji dia, orang cerita kebaikan dia, maka terbatal amalnya. Maka dikatakan bahawa kena jaga-jaga kita, kerana ini sangat halus, lagi tersembunyi sehingga dengan sehingganya maka tiada hampir dapat jaga. Maknanya sampai tak ada orang ataupun hampir-hampir tak mampu nak pelihara, nak jaganya. Bagi yang demikian itu, penyakit ujub dan riak, hampir-hampir tak terjaga. Ataupun nak cari orang yang dapat memelihara ujub dan riak, hampir-hampir tak jumpa. Maknanya duduk dalam ujub riak saja. Lepas tu tak heran ibadat. Jangan heran ibadat banyak, jangan rasa heran ibadat banyak, tapi jangan tinggal ibadat. Kenapa kamu buat ibadat banyak? Takut ujub. Saya boleh buat ibadat banyak-banyak tapi takut ujub. Maknanya maka teruskan buat amal ibadat, hanya perlu jaga saja. Jaga hati kita, hati kita agar terpelihara daripada penyakit ujub dan riak ini. Sebab tu biar orang tengok kita bukan ahli ibadat pun tak apa, jangan ada susah hati. Jangan kita duk marah orang, ingat kita dah ajar ngaji, kita ajar ngaji tu dah kabur diri. Maknanya jadi biarlah orang tak tahu kita, orang tak tengok kita ahli ibadat, itu lagi baik. Kalau orang tengok kita ahli ibadat, kita dipuji sebagai ahli ibadat, itu membahayakan kita. Kalau gaya merosakkan amal ibadat kita, maknanya. Lalu dikatakan bahawa tiada hampir dapat jaga bagi yang demikian itu melainkan tiap-tiap orang yang sangat alim, sangat-sangat faham, sangat-sangat alim, yang jaga pada pekerjaan agamanya, yang sentiasa menjaga pekerjaan agama. Kalau orang tanya macam mana Ustaz, kita ni memanglah nak jaga, tapi mari sama. Mari, kata mari. Bila saja Allah Ta'ala beri kelebihan kita, mari. Akan mari. Bila saja kita boleh buat amal ibadat, kita akan mari rasa. Tapi macam mana kita nak menghilangkan? Tak ada tahu, orang macam kita ni kena banyak istighfar je. Maknanya kaedahnya istighfar lah. Sebanyak-banyaknya. Istighfar pula cerita orang. Kita istighfar untuk nak bersihkan penyakit ni. Bila buat riak kan, datang wujud istighfar sama istighfar itu lah. Aku tak hanya 30,000 baru ni. Istighfar 2 hari je 15,000 sehari. Itu hari malas tu 2 hari haji. Doktor nak istighfar banyak. Dah banyak mana? 15,000 je sehari. Mana? Tu pun doktor tak habis geng tu mana. Tu dalam sibuk tu. Habis tu sibuk. Istighfar yang kita buat tu sebagai jalan pembersihan amal ibadat kita. Maka dia suruh kita istighfar sama, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab nak jaga ni bukan benda payah, bukan benda mudah, benda payah. Banyak orang tergelincir walaupun dia ahli ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ramai juga orang ikhlas, sudah ikhlas dah buat amal ibadat, akhirnya tergelincir jadi tidak ikhlas pula kepada Allah. Ni yang kita bimbang. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Lalu dikata yang sangat-sangat alim, yang jaga pada pekerjaan agama, orang betul-betul alim yang faham mengenai selebel. Kita kena bukan faham yang zahir saja. Kita kadang-kadang faham yang zahir saja, kita rasa sudah baik. Bagaimana masalah kalau kata kita masbuk muafiq, kita sudah tahu. Maknanya kalau masbuk macam mana, sembahyang musafir macam mana, itu yang zahir saja. Itu pun yang zahir pun kalau salah memanglah kita rasa sebut tak kena dan sebagainya. Orang-orang yang solat, dia melakukan amal ibadat, lepas dia melakukan amal ibadat yang banyak, dia akan merasa malu. Kenapa? Dia kata kerana merasakan bahawa amal ibadat dia yang dia buat itu belum lagi sempurna. Ikut nilai yang sendiri memang sempurna, tapi di sisi Allah belum tentu. Macam kita rasa kita buat molek dah, kita rasa comel dah, tapi bila pergi orang boleh. Maknanya. Maka dikatakan di sini, kecuali orang yang alim yang jaga pada pekerjaan agamanya, lagi melihat, lagi jaga hati, lagi memeliharakan pekerjaannya, dan dia melihat dengan hatinya, selalu menjaga hati.
Bila mari saja istighfar. Kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Dan di mana melihat atasnya orang jahil bermain-main. Dari mana orang-orang yang jahil, kata pengarang kita ni, bermain-main, maknanya ambil tak harap benda-benda yang berkaitan dengan hati. Asal sudah semayang sudah. Orang tanya semayang lah, semayang dah habis kita. Ya, kita ni nak jadikan asal semayang, asal buat ibadat. Orang yang soleh bukan saja semayang, dia jaga supaya jangan sembahyangnya menyebabkan terbatal amal. Kita semayang lebih kurang saja tak ada masalah. Padahal kena jaga habis. Yang soleh kena jaga, yang batin pun kena jaga. Nabi tengok orang tu semayang, sambil semayang main jaga. Main jaga dia semayang. Jadi Nabi kata kalau betul lah dia ini orang khusyuk, kalau betul khusyuk hati, maka khusyuk anggotanya. Anggotanya pun khusyuk. Kita semayang ni untuk goyang-goyang di depan belakang, kiri kanan. Maknanya marah kata iman dalam hati. Lama tu baca lah sudah apa. Marah kata iman semayang macam-macam gitu. Yang biasanya semayang dia nak mencari benda-benda hilang. Mana pergi barang kita, mana. Bukan kadang-kadang ada orang besar satu perkara kita. Kita pun ingatlah besar ni. Bila pagi tadi ingat-ingat semayang Isyak, ada orang besar pagi tadi. Tengok mayang ingat. Maknanya ni yang jadi masalah kita hari ni. Lalai kita kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan orang lalai bermain-main dan orang lalai yang banyak tidur, maknanya kebanyakan orang lalai tidur, tak ambil berat, tak hiraukan mengenai penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini. Sebenarnya aku mendengar setengah daripada ulama Naisaburi, nama tempat, menghikayatkan, menceritakan bahawasanya Atha' As-Sulami, ni cerita dah itu, Atha' As-Sulami rahimahullah ta'ala bertenun kain. Dia tenun kain. Tenun dengan kain ni sama tak? Kain. Gitu kan? Maka bertenun kain, maka ditegakkan akan dia, yakni dibaik-baikkan akan dia. Maka dia pun buatlah kain. Ni tak jadi buat gini. Jadi tak termasuk ditegak. Nak pergi molek suruh. Diteguhkan, diteguhkan akan dia. Maka dia pun buat molek tenun. Kalau hari ni tak jadi buat, dia jadi kemaskan lagi dengan tenunan dia dan mengelokkan akan dia. Dia pun buat comel-comel. Dia pun buatlah comel-comel sampai tenunan dia comel betul. Cantik tenunan dia pada pandangan mata dia. Kadang kita ni kalau kita berniaga, kita tak boleh ikut pandangan kita ikut pandangan pelanggan. Pelanggan nak gini, ikut pelanggan. Ikut kita, pelanggan sambut tak jadi kot. Maka dia pun buat elok-elok. Comel-comel maknanya. Mengelok-elokkan akan dia sehingga-hinggakannya. Maknanya abireng lah kan kata. Abireng. Maknanya sungguh-sungguh dia. Sehingga-hingga bersungguh-sungguh dia buat sampai betul-betul cantik dirasakan tenunan dia. Maknanya. Kemudian dibawanya kepada pekan. Bukan pakan, dia tulis alihkan. Pekan. Maknanya dia tahu ke pekan. Pekan ni ke pasar lah. Pasar Kedapayang contohnya di mana. Maka dia hantarlah ke pasar, nak jual-jual barang ni. Maka dia tenun. Dah jadi comel-comel, jual pada orang. Maka dilentangkan akan dia, dibentangkan. Dia pun tunjuk ke orang lain. Dia pun pamer lah. Yakni orang yang hendak membeli akan dia, akan siapa? Akan orang yang hendak beli. Dia pun tunjuklah maknanya. Yakni orang yang hendak membeli, maka ditaruhnya murah oleh orang jual kain tadi. Ditawarnya murah oleh orang jual kain tadi. Mana orang tawar dia murah lah. Ya, dia buat suruh-suruh. Maknanya siapa-siapa akhirnya buat tawar murah. Ada cukup kadang-kadang buat kerja-kerja tak padam dengan tu ada. Putih bawa riang naik atas bukit. Maknanya tengok 5% putih. Dah banyak dah lalu. Apa tengok banyak? Oh, tak
jual ke? Tak jual juga mana. Maka ditaruh murah, ditawarnya murah oleh orang yang jual kain tadi. Katanya pembelian. Maka orang pun tawar murah. Tawar murah. Mana? Dia letak harga mahal. Harga yang tu tapi orang tawar murah lagi pada dia. Dan berkata, ya, ini kain ada padanya aib baginya. Tak comel. Aib ni kecacatan. Aib. Takkan harga mahal, biasa je dia kata. Jadi, penjual tadi Allah kita berikan untuk tenun kain comel-comel. Dia kata, apa, biasa saja tu. Maka mengambillah atok akan diambillah atok tadi, tak jadi jual. Tak jadi jual. Mana? Tak patah nak jual. Maknanya, berapa dah padah? Sebab apa? Sebab minyak naik. Maknanya. Jadi harga yang jadi tinggi. Lalu dikatakan bahawa maka mengambil atok akan dia, atok ambil, atok selami ambil. Oh, tak jadi jual, dah ada. Maknanya dia tak murah. Kita minyak kereta banyaknya. Dulu tak apa, lagi tak ada. Maknanya, maka duduklah menangis akan dia. Menangis tak laku menangis. Menangis. Menangis akan sebagai tangis. Betul-betul nangis macam betul-betul menyesal. Jadi dalam keadaan macam itu, maka menyesallah laki-laki yang menawar itu. Tak sangka nangis kali. Tak tahu beli dah dua ni. Mana menangis je pun tengok. Apa pun ambil, mana letak satu tempat, duduk tak jadi jual, tengok-tengok menangis dia. Nangis sungguh-sungguh menangis, menyesal sungguh-sungguh, maknanya sedih-sedih sungguh. Maka tak sapati Allah fillah. Maknanya batu ya, ia tak satu ya tu boleh beli, tu harganya. Bukannya senang nak kait-kait. Maknanya lalulah dalam keadaan tu orang yang nak tahu, orang yang tahu tadi rasa menyesal atas yang demikian itu, maka jadilah ia duduk minta uzur kepada dia, minta uzur dia, maaf lah, sorry lah, maknanya minta maaf banyak-banyak lah. Dia pun minta maaf dan dilebihkan baginya pada harga barang yang dia kendaki. Tak apalah saya beli mahal kepada awak tahu. Awak letak harga nak beli pula lebih lagi pada. Ini hak jenis pembeli yang murah hati ya. Maknanya hak menawar, hak pembeli. Ikut anda dia nak tawar. Tapi pembeli kena munasabah lah. Harga berapa? 50 riyal se. 5 riyal dah boleh. Aku tak mampu apa. Maknanya. Jadi biarlah kata munasabah. Maknanya dia pun tawar-tawar. Akhir sekali orang tadi pun maknanya dia tak jual, orang tadi pun kesian. Orang tadi tak apa letak harga. Dia letak harga lebih tinggi daripada tadi. Maknanya. Maka berkata atau As-Sulami tadi kata, tiada demikian itu pada barang yang engkau sangkakan. Maknanya bukanlah kerana ini siapa menutup harga tinggi-tinggi. Yang aku menangis ni bukan kerana harga ni. Bukan kerana tenunan ini tak laku, bukan kerana tenunan ini harga murah. Yang aku menangis ni yang sebagaimana kamu sangka, bukan begitu. Kata As-Sulami ini, sesungguhnya aku berbuat daripada pekerjaan ini. Sesungguhnya aku buat tenun ni bukan senang nak buat. Buat mana siang malam. Kadang setengah-setengah sampai siang malam je. Maknanya kalau orang modal lebih siapa? Ada seorang makcik tu, dia jual tapir. Jadi satu hari ada tak radia dia, tapir tu tak jadi, tak apa tu. Jadi tak masuk lagi tapir. Jadi masa tapir tu tak masuk, dia kena jual masa tu tapi tapir tak masuk. Dan dia perlu ada duit. Dan dia pun pergi jual nak kapal orang, tak apa kapal biarlah. Orang pun nak beli. Minta maaf tapir ni tak masuk. Maknanya dah tak masuk lagi. Orang mari nak beli tak jadi. Jadi jujur makcik ni. Jujurnya makcik ni akhir sekali Allah Ta'ala hantar seorang ni nak beli tapir ni. Makcik tu kata tapir ni tak masuk. Dah boleh lah, memang saya cari hak dah masuk. Beli semua lagi. Jual dia kenapa? Sebab nak makan. Esok hari dia tu. Biarlah aku. Ni dapat balasan orang jujur. Biar jujur Allah Ta'ala tunduk. Padahal tak terfikir dah. Takkanlah orang beli tapir tak masuk. Kita kadang-kadang takutnya tu kita tak jujur dulu. Molek tapir gini dan sebagainya macam-macam. Lalu dikatakan bahawa
kata bukan kerana itu yang kamu sangka aku menang itu bukan kerana harga murah tadi, tapi nak beritahu aku berbuat di dalam pekerjaan ini dan sesungguhnya telah aku istihad ni bersungguh-sungguh pada membaikkan kain ini. Aku buat molek-molek lah kain Nabi Syamil dan membaikkan akan dia dan mengelokkan dia dan mengelokkan akan dia. Nabi molek-molek sungguh, maknanya hingga tiada dapat dengan dia air, sehingga aku sangka tidak ada kekurangan. Mana dia sendiri pun puas hati. Dia kait, mana dia tenun. Dia kait, dia tenun betul-betul rasa molek dah. Ini pada pandangan mata dia. Dan dia pula dah buat sungguh-sungguh. Siang malam. Makna bekerja sungguh-sungguh. Maka tak kala aku lentangkan atas orang yang mempunyai penglihatan. Bila aku tunjuk pada orang yang mempunyai penglihatan, maknanya orang pakar, orang yang mengetahui. Orang yang tahu. Orang yang tahu kata mengetahui. Dan akan orang yang tahu dengan kecelaannya, tahu bahagian kecelaan dia ni, maka menyatakan padanya aib yang ada ku daripadanya lalai. Dia memberitahu yang dia pun tak tahu benda tu ada keaiban punya, kita ada. Sebab apa? Sebab yang melihat itu orang yang pakar, orang yang tahu. Kadang-kadang kita tak faham, kita rasa molek tak. Macam saya tengok orang buat lukisan coreng-coreng itu 3,000. Kita boleh lukis. Rasa. Tapi kalau orang tanya mana benda, mana aku tahu. Tapi tengok laku, tengok gambar saja macam ambil cat cuak. Harga mahal. Dia pun kata abstrak. Saya pun nak buat ambil cat. Ni abstrak. Ada makna tersembunyi. Mana benda? Tak tahu mana benda. Tapi bagi orang yang faham, dia tengok, oh maknanya gini. Dia sanggup beli. Kalau lukisan coreng-coreng gitu. Maknanya. Jadi nak beritahu sebab apa? Sebab dia melihat ikut pandangan dia. Dia ada nilai-nilai yang tersendiri. Kita rasa kita molek lah. Padahal tak molek. Jadi dia kata dia dah bersungguh-sungguh siang malam pada pandangan dia molek, tapi bila orang pakar, orang yang betul-betul tahu, tengok dah molek. Memang atas orang tu ada pakar-pakar je. Ada orang dia tengok lembu saja, ustaz boleh buat apa ustaz? Satu bahagian orang ni boleh 20 kilo seorang. Dia tahu. Dah ni besar. Ni lemuk banyak je. Maknanya ni 13 kilo je. Dia boleh tahu. Masya-Allah. Dia belajar di mana? Pergi bising lembu. Mana dia boleh tahu? Dia pakar, dia ada bahagian-bahagian. Saya naik kereta, kenapa? Sebab kita ni buat macam wali, bukan wali. Minyak tak cara, tak apa lah. Mana tak jalan. Ajak member seorang pemain, start enjin dia. Start, kena tukar ni. Dia tahu mana tau. Bunyi enjin start tu tahu tak? Pemain. Ada orang yang bijak, dia suruh start enjin, dia letak telefon kat enjin. Ni telefon ni, letak kat enjin. Tak boleh ni. Ada benda tak guna ni. Dia mau kapok, tengok-tengok sungguh. Allah kasyaf dia panggil. Hebat betul-betul. Allah Ta'ala bagi dah. Bidang masing-masing. Maknanya boleh buat begitu saja. Maka dikatakan bahawa bila dia tengok pada orang yang pakar ada penglihatan, maknanya orang yang pakar, orang tadi tahu akan kecelaan yang dia lalai, maka betapa segala amal kuat. Ini yang menangis ni. Kadang-kadang dia sudah bersungguh siang malam beribadat, dia rasa amal ibadat molek tak? Amal ibadat molek. Maka betapa segala amalku ini apabila dilentangkan esok hari atas Allah Ta'ala yang amat mengetahui dan amat melihat bagaimana amalan aku nanti bila dibentangkan di hadapan Allah, yang aku ni dah sungguh dah siang malam buat ibadat. Siang malam dah buat amal ibadat sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang bila kita buat amal ibadat, buat semua dah amal ibadat kita. Quran banyak, kita berasa. Tak banyak pun berasa. Baca Quran banyak, puasa dah, buat dah. Maknanya mari mikir-mikir dah sudah. Buat mauskat, mikir-mikir sudah. Tak rasa, rasa-rasa. Buku-buku tengok baru ni. Baru hasad tertipu, tak kabur dulu. Berasa molek dah. Berasa molek. Padahal tak molek.
Sebab tu kalau kita muhasabah rasa takut. Dah cari macam kita lah. Puasa sehat tau. Pakai apa ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Kenapa ustaz sehat? Memang sehat. Pergi sekali jumpa doktor cek. Allah banyak orang nyakit. Baru tahu. Ustaz darah tinggi, darah rendah ada. Lepas tu ni ada sikit lagi. Lepas tu migraine ada lagi. Akhirnya depa buruk. Nyesal pergi cek. Puasa depa buruk lah Allah kata. Baru puasa nak patah. Tak boleh tak makan ni. Kalau tak tahu makan belaka ke apa? Maknanya makan belaka. Malam kata ustaz, anak Allah. Jangan kapur, letak dulu. Lepas tu baru kapur anak ustaz makan boleh tak? Dan kalau kapur tak barang apa? Tak tahu ke? Orang suka-suka. Maknanya. Jadi nak beritahu bahawa kita tak tahu nilai yang kita. Hak kita tak tahu nilai yang kita duk nilai sendiri. Oh comel dah, ibadat tak banyak. Dan siapa yang melihat amal ibadat? Kadang-kadang kita terpedaya dengan orang puji. Ada ingat Ustaz, kaki kalau masuk syurga tarik saya teh. Dengar dia kata. Minta maaf banyak saya geluh dulu. Macam mana nak dulu kan? Kadang-kadang kita bila orang puji, orang kata kita baik, kita letak dalam hati. Aku ni baik sungguh. Kalau tidak takkan orang lain puji aku. Maknanya, apa kita terpedaya dengan pujian-pujian tadi. Akhirnya amal ibadat kita rosak. Ini penyakit perasan. Penyakit perasan ni 10 tahun nak buat. 5 tahun ke 6 tahun masing-masing. Dan penyakit perasan ni mesti kalau boleh jalan istighfar banyak. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa esok hari Allah Ta'ala yang amat mengetahui lagi amat melihat. Allah Ta'ala tahu kat mana kita. Dan Allah Ta'ala tahu kita ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas kita boleh kata kita ikhlas. Tapi di sisi Allah Ta'ala tahu siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Dan beberapa nyata padanya daripada uyub, daripada keaiban-keaiban. Allah Ta'ala tahu keaiban-keaiban penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita kena jumpa doktor, guru mursyid, dia boleh tahu orang ni nyakit ni, orang ni nyakit ni. Dia boleh tahu. Kalau penyakit zahir dia boleh tahu. Dengan X-ray dia boleh tahu. Kadang-kadang dengan ambil darah dia boleh tahu ni ada nyakit ni. Dan Allah Ta'ala dia maha mengetahui segala-galanya, keaiban-keaiban yang ada pada diri kita dan kekurangan-kekurangan yang ada. Kami pada hari ini lalai, yang mana kita ni lalai keaiban-keaiban itu. Penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amal. Jadi kadang-kadang kita suka amal ibadat kita buat. Suka pada amal ibadat tidak ada masalah. Ada orang dia suka buat amal ibadat. Yang pertama dia suka buat amal ibadat. Dan dia merasakan dia suka buat amal ibadat itu kalau orang tahu maknanya sebagai Allah Ta'ala tunjuk jalan kebaikan pada orang lain. Maksudnya apa? Kalau dia boleh jaga hati dia. Ada orang dia suka buat amal ibadat dan dia tak suka orang lain tahu. Maka dia buat amal ibadat, dia menyembunyikan. Yang tadi dia buat amal ibadat, dia menyembunyikan. Tapi kalau orang tahu, maka dia jadikan amal ibadat itu supaya orang ikut dia. Mana dia memang sembunyikan juga. Dan dua ini kalau dia boleh jaga, alhamdulillah. Biasanya yang kedua, dia buat amal ibadat, dia tak suka orang lain tahu, itu lebih cepat kepada ikhlas. Yang ketiga, memang dia buat ibadat depan orang. Dia tunjuk-tunjuk betul depan orang, tujuan dia nak suruh orang lain buat juga ibadat. Ini pun tidak ada. Dengan syarat dia dapat jaga hati. Kalau rasa tak boleh jaga hati, tak payahlah. Kita sembahyang sunat duha seorang-seorang rumah. Maknanya seorang-seorang sunat duha tak. Tapi kalau katakan kita sembahyang, maknanya kita baca Quran, jadi orang lain pun jadi ikut, dan kita rasa suka orang lain ikut, dan kita sengaja buat amal ibadat. Maknanya supaya orang lain ikut, itu tidak jadi masalah. Boleh. Kita baca Quran kuat-kuat supaya jiran tetangga kita baca Quran juga. Kita tak jadi baca Quran, baca juga supaya orang tu dengar. Kita pasang menyaji kuat-kuat biar dia dengar juga, biar jadi minat. Tujuan dia orang lain dapat kebaikan. Itu tidak ada masalah. Tapi jaga niat kita. Kalau kita tak boleh jaga niat, maka tidak afdal kita menunjukkan amalan di hadapan orang. Maknanya, maka biasanya tuan-tuan guru besar-besar, orang-orang soleh, orang-orang yang selalu sembahyang depan anak murid dia supaya anak murid dia ikut. Itu tidak ada masalah.
Dan setengah daripada orang yang solehin katanya adalah aku satu malam pada waktu sahur. Suhur ni sahur waktu sahur. Maknanya antara terbit fajar sebelum terbit fajar tu, waktu sahur di dalam bilik aku, dalam bilik saja. Buat mengapa? Padahal ia keluar pada jalan raya. Maka aku baca surah Taha. Maka tak kala aku sudahi akan dia, maka mengantuk. Kenapa ni? Mengantuk. Mengantuk aku akan satu mengantuk. Maka aku lihat akan seorang turun daripada langit dan dengan tangannya satu surah Taha. Jadi dia baca Quran kat bilik dia, pada sekarang dia pun keluar. Dia keluar, ramai orang, rupanya orang ramai tengok aku baca Quran. Bagus. Tak dia baca Quran dalam bilik tu. Baca Quran, lepas baca Quran tu, baca, lepas tu dia keluar di jalan-jalan. Bila dia keluar jalan-jalan, dia dapat tahu bahawa ramai orang kat luar. Maka dia pun letak dalam hati. Oh, ramai dengar bacaan tu. Bagus dah situ. Dengar ramai bagus, ramai orang dengar bacaan dia rasa. Lalu lepas pada tu dia pun balik mengantuk. Mengantuk dia pun tidur. Dalam tidur dia mimpi ada orang turun daripada langit dan dengan tangannya ada satu surah Taha. Macam mana tangannya surah Taha tak tahu wallahu alam, tapi di tangannya ada surah Taha. Sama ada di tangannya fadilat surah Taha ke? Maknanya maka dibukakan akan yang di hadapan aku. Dibukalah hadapannya, maka tiba-tiba ia adalah surah Taha. Ada benda di tangannya, maka dibuka, itu surah Taha ataupun fadilat surah Taha, wallahu alam lah. Tiba-tiba dibawanya pada tiap-tiap kalimat itu 10 kebajikan. Ini membuat Taha, Ta itu 10, Ha itu 10. Dia bukan satu perkataan. Dia betul lah satu perkataan, tapi Nabi sebut kalau kata alif lam mim, aku tak kata alif lam mim itu satu, tapi aku kata alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Jadi kalau Taha 20. Saya jumpa orang baca Taha dibaca. Bukan Taha, tak betul lah. Jadi dia baca surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia baca. Jadi dia bila dia baca, dia tunjuk dalam mimpi, tunjuk ni setiap baca 10, banyak pahala 10. Maka dibukakan akan dia di hadapanku, tiba-tiba ia surah Taha, tiba-tiba di bawahnya tiap-tiap kalimatnya 10 kebajikan dan disabitkan akan dia, ditetapkan dia melainkan satu kalimah, tak ada hal. Setiap kalimah ada 10 satu. Bahawasanya aku lihat di bawahnya diampaskan dan jadi aku lihat di bawahnya suatu, akhirnya tak ada benda. Maka kataku, demi Allah, sebenarnya aku telah baca akan kalimah ini, dia pun tengok kosong. Bukan satu surah tadi kat situ ada kosong. Maka tiada aku lihat baginya pahala, tak ada pahala. Dan tiada aku lihat disabitkan akan dia, tak ada disabitkan apa-apa. Mana tak ada benda. Maka berkata laki-laki, benar engkau sebenarnya telah engkau baca. Dia kata, saya baca, mana tak ada pahala. Maka kata jawab, betul, mu sudah baca, memang mu sudah baca. Dan telah kami surat akan pahalanya, melainkan dengan seru yang menyeru daripada pihak arasy. Ketika mana kami tulis itu, tiba-tiba ada suara daripada arasy Allah Ta'ala, ada menyeru, katanya hapuskan akan dia, dan kukuhkan pahalanya. Maka kami pun hempaskan akan dia. Maknanya akhir kali Allah Ta'ala padamlah, mana tak bagi pahalanya. Sebab itu dalam hadis la yaqra'u ahlal jannah illa Taha wal Yasin. Tidaklah membaca ahli syurga itu kecuali surah Taha dan Yasin. Di antara amalan ahli syurga, yakni banyak orang baca surah Taha atau membaca surah Yasin. Maknanya, maka dikatakan bahawa dalam hadis, sesiapa yang membaca surah Taha, dia diberi pakaian orang Muhajirin dan Ansar. Maknanya diberi sebagaimana amalan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Maknanya banyak pahala orang yang membaca surah Taha. Apa orang Muhajirin amalan dia? Amalan dia berhijrah sama Nabi. Apa amalan orang Ansar? Orang Ansar menolong Nabi, mempertahankan Nabi bersama dengan Nabi. Maka orang yang membaca surah Taha, maka dia mendapat pakaian Muhajirin dan Ansar. Walaupun disebut pakaian,
Maknanya, tapi maksudnya amalan. Amalan kelebihan orang yang membaca surah Taha. Bahkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha akannya, yang dahulu, satu ketika dahulu, dia memang orang yang keras, orang yang kata pakai, bengis maknanya, dan ditakuti oleh orang ramai. Tetapi bila mana dia membaca surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, akhirnya terpecahlah hatinya menjadi manusia yang lembut. Jangan kata saya nama Al-Khattab keras, tidak. Saya nama Al-Khattab ni orang lembut sebenarnya. Kita baca waktu zaman jahiliah. Asal kira lah zaman jahiliah tu nak mentang Muhammad marah pada Nabi tu, masa zaman dia tidak beriman. Tapi masa dia beriman tu keras. Dia backing. Dah dia minta izin sama saya, Rasulullah, saya pacung pada hadap betul ke Nabi? Ya betul, mana boleh ada. Masih jadi khalifah. Umar ni masih jadi khalifah. Lepas tu dia gini. Apa kamu duduk sini? Dah ni aku nak cari bahagian untuk ahli keluarga aku. Kalau aku tak berniaga, nak pergi makan apa? Orang pemusyarat, nyanyi khalifah. Bagi bahagian, khalifah mana ambil lah. Punya khalifah tak ambil. Musyarat tetapkan. Banyak ni nak pergi khalifah. Saya nak mau tengok, boleh katakan nak pergi. Makin saya nak mau berhenti berniaga, nak menjadi pengantar. Jagalah. Jaga siang malam, jaga malam beribadat, siap tengok hal rakyat. Gitulah keadaan. Sehingga kan saya nak mau tidak tidur kecuali tertidur. Kita memang tak tidur, tapi memang cari masa nak tidur. Lalu dalam keadaan macam itu, saya nak umur ni tengok keadaan dia macam tu, dia khalifah dalam keadaan macam tu, nak pergi ziarah, pinjam kedai orang, tak ada benda je dia. Boleh tak pinjam kedai sekejap, mana nak pergi berapa, nak pergi tengok satu game benar sana, buat pergi ke tidur ke nak pergi tengok. Jadi orang kesian lah tu. Kesian tu dia musyarat gini lah, kita naik gaji lah bagi pada dia tu. Baik lah, siapa nak pergi kabur? Kabur Muah Hafsah pergi kabur. Hafsah ni anak saya nama. Hafsah pergi kabur, mengamuk saya nama. Siapa suruh naik gaji aku? Maknanya bagus kalau ada pemimpin gitu, mengamuk naik gaji. Mana mengamuk? Saya nama marah. Saya nama kata, siapa yang beritahu, siapa yang buat musyawarah yang suruh aku ni naik gaji, siapa? Hafsah tak berani beritahu. Hafsah tak beritahu. Contoh Saidina Umar telah mengamuk. Kerana apa? Saidina Umar mengamuk, marah kerana orang buat naik gaji. Maknanya ni zaman dulu lah, zaman Saidina Umar Al-Khattab. Jadi dalam keadaan macam itu, Saidina Umar Al-Khattab ni lembut, sangat lembut, baik. Baik maknanya dengan surah Taha, dia baca surah Taha. Sebelum tu dia tampar adik ipar dia. Dia marah, dia pukul adik ipar dia. Dia tampar adik dia Fatimah, dia pukul adik ipar dia, suami kepada Fatimah. Kenapa? Kerana mendengar adiknya baca Quran. Tapi bila dia tengok Quran itu sudah terbuka, nampak dia marah sangat. Dia mutalib tu, kalau nafsu pergi mandi. Dia mandi jadi sejuk. Orang panah-panah ni suruh dia mandi, ataupun suruh ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang tu suruh dia mandi. Biasanya lepas mandi, panggil sembahyang je sejuk. Kalau tak sejuk, letak air milupi saja. Kalau air milupi, insyaAllah sejuk tu. Maknanya kan. Jadi dalam keadaan macam tu, saya nak umum tengok, dia baca. Surah apa yang dia baca? Surah Taha lah. Menyebabkan hati saya nak umum jadi lembut. Jadi kalau dia nak lembutkan hati, baca surah Taha. Sembuhkan hati-hati orang-orang yang ada kat keliling kita, ataupun nak suruh anak-anak kita, suami kita, boleh juga lembut hati isteri. Maknanya baca dengan surah Taha, insya-Allah lah maknanya. Mana ni tak jumpa ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma ghfirna 'anna nafi'an wa tufna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tapi ya